Beberapa bulan yang lepas telah viral di TikTok dan telah menjadi trending dalam kalangan warganet pasal penyakit Ain. Benda ini bermula daripada seorang perempuan yang mendakwa bahawa dirinya sudah terkena penyakit Ain sejurus sahaja mengalami breakout. Tidak lama kemudian, makin ramai orang mengikut trend ini sehingga mempersendakan penyakit Ain. Mereka ni sedar tak bahawa penyakit Ain ni benar-benar wujud dan apabila sudah terkena perlu kepada rawatan daripada ahli-ahli yang mahir seperti Darul Syifa ataupun ustaz yang mahir dalam perubatan Islam. Rata-rata ramai lagi yang tak tahu pasal penyakit Ain. Adakah penyakit Ain ini macam penyakit mata yang biasa yang merah-merah tu? Bukan, penyakit Ain ini adalah satu penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata atau pandangan orang lain kepada kita dengan suatu perasaan seperti perasaan iri, perasaan hasad, dengki ataupun perasaan kagum. Persoalannya, benarkah penyakit Ain ini benar-benar wujud pada zaman sekarang ni? Okey, baiklah. Hatta pada zaman Rasulullah SAW sekalipun, penyakit Ain ini memang ada di mana di dalam sebuah hadis riwayat Al-Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa Ain itu benar-benar ada. Andai ada sesuatu yang boleh mendahului qada dan qadar, maka Ain itu boleh menjangkauinya. Jadi, bila terkena penyakit Ain ini, macam mana kita nak berubat? Adakah kita perlu ke hospital, klinik biasa untuk mendapatkan rawatan? Dalam satu hadis lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW telah menyarankan bahawa seseorang yang telah terkena Ain perlu untuk mendapatkan rawatan ruqyah, di mana kisah seorang sahabat Nabi Muhammad pernah ternampak anak perempuan Ummu Salamah radhiyallahu anhu yang masih kecil dengan wajah berwarna hitam. Lalu baginda bersabda, mintalah ruqyah untuknya kalau dia terkena nazarah, iaitu penyakit Ain. Jadi, untuk merawat penyakit Ain ini bukanlah kita perlu datang ke hospital, klinik untuk dapatkan krim ataupun ubat daripada doktor, tapi perlu jumpa ustaz-ustaz yang mahir dalam rawatan Islam untuk sembuhkan semula penyakit Ain. Manakala menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan bahawa penyakit Ain ini adalah pandangan hasad daripada tabiat yang buruk yang menyebabkan mudarat kepada orang yang dipandang. Maka bagi mengelakkan penyakit Ain ini, kalau kita ingin memberi pujian kepada orang, tak kisahlah untuk kejayaan seseorang ke ataupun kecantikan yang ada pada diri seseorang, kita dahulukan dengan ucapan Masya Allah, Tabarakallah. Mulakan dengan puji-pujian kepada Allah, kemudian barulah kita puji kepada orang tersebut. Contohnya kita puji, Masya Allah, cantiknya Aisyah, Masya Allah, kereta baru ke, cantik. Macam tu. Sebab itu dalam kita berseronok dalam media sosial hari ini, kita mestilah berhati-hati dalam mempamerkan keseronokan kita atau berkongsi cerita di laman sosial kerana dalam tak sedar, kita sendiri boleh mengundang penyakit Ain tersebut dan ada mata-mata yang memandang ataupun orang kata spy. Meskipun kita perlu sentiasa bersangka baik, tapi hati manusia ini sifatnya adalah berbolak-balik. Kita tidak dapat meneka, justru itu kita dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dan sebagai orang yang melihat sesuatu harus menjaga pandangan kerana dari pandangan turunnya ke hati maka muncullah rasa yang tidak sepatutnya. Nauzubillah min zalik, semoga kita dijauhkan. Justru itu, sebelum saya akhiri kalam, saya nak share satu doa yang mana kita dapat hindarkan penyakit ini kalau kita amalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitani hammah wa min kulli aini lamah. Artinya, aku memohon perlindunganmu dengan kalimat Allah yang sempurna daripada segala gangguan syaitan, binatang pengganggu dan dari pandangan yang buruk. Jadi, janganlah kita meminta-minta untuk terkena penyakit Ain ini kerana penyakit Ain ini adalah suatu penyakit yang benar dan cara rawatannya tidaklah semudah yang disangka. Nasihat saya buat kita semua, termasuklah diri saya sendiri, dalam kita menggunakan teknologi hari ini harus dalam keadaan sederhana. Jangan sampai kita lupa tanggungjawab kita sebagai manusia. Semoga perkongsian saya pada hari ini dapat memberi manfaat dan jangan lupa share dan like kepada kawan-kawan yang lain untuk sama-sama kita beroleh manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.